Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, pada minggu lepas kita sudah masuk perang Uhud, perang Badar sebelumnya, dan saya nak awak baca sendiri dalam surah Al-Imran sebab ayat sebelumnya awak boleh faham tak, tidak perlukan penafsiran yang lebih luas. Hari ini kita masuk tajuk baru surah An-Nisa. Surah yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sebab dalam surah Al-A'raf ayat 204 apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dengan tenang. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Tengok surah An-Nisa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan Siti Hawa. Kadang-kadang yang awak dengar cerita Nabi Adam tengah tidur, dikeluarkan daripada tulang rusuk dan kiri, semuanya itu adalah cerita-cerita Israeliat saja. Awak tinggalkan pun tak mengapa, tak penting. Tak ada dalam doktor pakai jantung di operasi ni, tulang dan kiri kurang satu ke, tak wujud. Tak wujud. Itu cuma cerita Israeliat yang pasti manusia dicipta dari tanah, unsurnya, dan roh datang dari Allah. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah menggunakan nama-namanya untuk saling kamu meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jagalah hubungan silaturahim. Faham? Nah, hubungan silaturahim yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini bukan mengikut macam takbilan-takbilan tafsiran awak sendiri. Ini awak datang rumah saya datang rumah awak. Ini majlis kahwin datang rumah saya. Itu kecil punya hal. Kadang-kadang nak tengok Facebook, cari kawan-kawan sekolah tadika dulu. Dah botak lah, dah tak ada gigi, dah gendut dan sebagainya. Itu kecilnya hal. Dalam Al-Quran ini, yang paling penting dalam menjaga hubungan silaturahim ini, yang dimaksudkan oleh Allah ini adalah yang paling penting. Tengok ayat yang kedua. Hubungan silaturahim yang lebih ditekankan oleh Allah, ayat yang kedua. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah balik harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama harta kamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Inilah yang paling penting dalam hubungan silaturahim, memastikan hak-hak anak yatim. Ini yang paling penting. Okey? Baik-baik tentang harta anak yatim. Baik-baik tentang harta anak yatim. Islam mementingkan keselamatan mereka. Baik-baik. Jangan kamu campur adukan harta mereka, jangan kamu makan harta mereka dengan sesuka hati. Sudah jadi kebiasaan masyarakat kita, apabila kematian ada kenduri arwah. Kematian ada kenduri arwah 7 hari, kadang-kadang sampai bariang pun ada. Allah Akbar. Kadang-kadang yang mati itu meninggalkan harta anak yatim. Harta itu sepatutnya hak anak yatim. Jangan kamu makan harta mereka. Bagi orang-orang yang wara, orang yang menjaga halal haram,
sudah pasti dia tidak akan bersepahat dalam perkara ini. Baik, jangan ikut sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Apabila Ja'far bin Abi Talib gugur dalam peperangan Mu'tah, apa kata Rasul? Bawa makanan pada keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka dalam keadaan susah. Dalam kebiasaan masyarakat Arab sekarang ini, orang yang kematian itu biasanya saudara-saudara jirannya akan bawa makanan kepada mereka selama 3 hari. Sunnah Rasul membawa makanan kepada yang mati, keluarga yang mati, bukan awak pergi rumah dia memakan harta mereka. Terlalu sukar untuk membuang bid'ah yang sudah kerak dalam masyarakat. Bagi orang yang warak tadi, dia tidak akan subhat. Kadang-kadang dijaga ni sembelih tak ni haram tak halal tak halal ni. Ni KFC ni, McDonald ni halal tak halal ni. Tetapi dia makan harta anak yatim halal. Dan kalau kamu terlibat, mungkin kamu satu masa kematian suami ke anak keluarga yang lain, jaga harta anak yatim. Itu paling penting. Itu perintah dari Allah. Tengok ayat yang ketiga. Dengarkan baik-baik ayat ini supaya kamu paham, sebab ini adalah isu yang gempak dalam masyarakat kamu, yaitu poligami. Dengarkan dari Al-Quran. Dengarkan betul-betul supaya kamu paham. Bukan ikut fatwa-fatwa orang. Cuba awak dengar, lihat sendiri apa yang dari Al-Quran. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim bila kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tengok susunan ayat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim. Orang yang beriman takut sekali sebab tadi dah diamaran, jangan awak makan harta anak yatim. Kalau bagi orang yang beriman, orang yang tahu hukum, apabila nak kahwin dengan anak yatim, berarti masih lagi belum balik. Boleh berkahwin, tak ada masalah apa. Nanti saya terangkan. Takut-takut termakan harta anak yatim itu, kahwinlah yang lain 2, 3 atau 4. Bagi orang yang beriman yang tak takut termakan harta anak yatim, contoh, anak yatim itu memang tak ada harta. Dia kahwin sekadar memang sebagai tuntutan daripada agama, berkahwin untuk berumah tangga, zuriat dan sebagainya. Apa nak takut apa termakan harta anak yatim itu? Ataupun dia sendiri memang harta dah banyak. Harta anak yatim ni ambil, simpan dekat tabung haji ke mana-mana, dia tak takut. Ayatnya, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, bagi yang tak takut nak kahwin dengan anak yatim, kahwinlah. Awak mesti faham susunan ayat. Demi Allah, ayat ini tak berbunyi, wahai orang beriman, kahwinlah kamu 2, 3, 4. Bukan itu. Tolong. Ayat ini bukan kahwinlah kamu 2, 3, 4, tetapi untuk membela anak yatim. Bermaksud, jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, bila kamu mengawinnya, maka kawinlah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Bermaksud, berkahwin 2, 3, 4 itu susah. Berkahwin 2, 3, 4 itu susah, tetapi lebih baik kamu berkahwin 2, 3, 4 daripada awak takut termakan harta anak yatim. Faham? Dia hanyalah sebagai ruksah ataupun kebenaran dari Allah. Jangan kamu mengharamkan poligami sebab dia adalah kebenaran dari Allah. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka untuk kahwin anak yatim, maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Tengok susunan ayat. Berkahwin yang kamu senangi, bukan yang kamu tak senang. Perintah Allah, kahwinlah yang kamu sukai. Okey, jangan nak buat fatwa. Kalau nak poligami
poligami, isteri nombor 2 mesti janda, anak ramai, mesti itu. No, jangan. Sebab dalam ayat Al-Quran sendiri Allah suruh kahwin perempuan yang kamu sukai. Kalau awak rasa kahwin yang isteri nombor 2, nombor 3, anak dara, kahwinlah. Kalau awak rasa nak kahwin dengan anak janda, kahwinlah. Kalau awak rasa nak kahwin dengan anak janda, anak ramai, kahwinlah. Sebab Allah memang menyuruh kamu berkahwin perempuan yang kamu sukai. Jangan nak buat fatwa yang bukan-bukan. Poligami mesti perempuan janda, anak ramai, jangan. Bukankah Aisyah, isteri Rasul itu Rasulullah kahwini masih lagi darah sunti? Padahal Aisyah itu adalah isteri nombor 3. Isteri yang pertama Khadijah, isteri yang kedua Saudah, isteri yang ketiga, tapi Khadijah dah mati pada masa itu. Khadijah, Rasulullah berkahwin dengan Aisyah, perempuan darah. Anak darah. Satu-satunya isteri Rasul yang anak darah adalah Aisyah. Dia kata mesti kahwin dengan perempuan janda, mesti anak ramai, tak cantik. Dalam sejarah Rasul, isteri Rasul memang ada yang tua, anak ramai seperti Saudah dan juga Hindun ataupun Ummu Salamah. Memang. Tetapi dalam sejarah Rasulullah juga mempunyai isteri yang cantik-cantik, yang muda-muda. Juwariyah binti Al-Haris Al-Muttalib adalah perempuan yang cantik. Zainab Al-Jasi Al-Jauziyah juga perempuan yang cantik. Dalam sejarah Rasulullah berkahwin isteri yang terakhir Maimunah, adik kepada Ummu Jamil, ketika dia berumur baru pertengahan 20-an. Sudah tentu cantik. Maimunah isteri yang akhir inilah yang hidup selepas Rasulullah wafat selama 50 tahun. Dia mati semasa zaman Bani Umayyah. Jadi jangan awak buat fatwa suka-suka. Kahwin kalau nak poligami, cari janda anak ramai, jangan. Sebab Allah sendiri benarkan, Allah suruh, carilah, kahwinlah perempuan yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Faham setakat ini? Faham setakat ini? Faham? Betul apa tak faham? Cakap terus terang. Ada yang tak faham? Alright. Tengok ayat seterusnya. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Cuba perhatikan ayat ini betul-betul. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil. Ramai orang lelaki walaupun duit banyak, sehat walafiat, ada ilmu, tapi dia takut. Takut tak dapat berlaku adil. Nanti isteri aku macam mana? Yang ni anak 10, nanti isteri yang kedua macam mana dengan anak kiri dengan sana sini? Dia takut tidak dapat berlaku adil. Orang ini hendaklah kahwin satu saja. Jangan nak berangan kahwin 2, 3, 4. Sebab jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, susunan ayat. Dia takut. Bukan tak boleh, dia takut. Perasaan takut adalah dalam jiwa, dalam hati. Kadang-kadang terluar juga dalam mulutnya. Takut nanti kalau aku kahwin 2, 3, takut aku tak dapat berlaku adil. Orang ini hendaklah tetap dengan isteri yang satu atau perempuan di bawah jagaan. Tetapi bagi orang yang tidak takut, tadi kalau mereka takut, hendaklah dia tetap. Bagi orang yang tidak takut, bukan tidak dapat berlaku adil, tapi dia tidak takut. Walaupun dia tak dapat berlaku adil, tapi dia tidak takut. Tak mungkin seorang lelaki dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Tak mungkin. Isteri yang pertama besar, makan roti telur sampai 3 keping. Yang satu kecil, habis 1 keping bulat-bulat. Takkan nak makan sama. Isteri yang pertama katakan anak 8, 12. Isteri yang kedua baru kahwin. Yang pertama bilik ada 8. Anak ramai. Takkanlah isteri yang kedua bujuk anak-anak bilik ramai. Tidak, tak mungkin seorang lelaki berlaku dapat adil terhadap isteri-isteri.
Jadi ayat ini, jika kamu takut, adalah bagi orang yang takut tak dapat berlaku adil. Bagi orang yang tidak takut, walaupun dia tak boleh berlaku adil, silalah kahwinlah 2, 3 atau 4. Kau mesti faham susunan ayat. Faham eh? Right. Allah tak sebutkan dekat sini tentang kemampuan. Sedikit pun Allah tak sentuh dalam ayat Al-Quran. Jadi mampu itu cuma pendapat ustaz ulama. Awak boleh tinggalkan saja. Baik daripada segi material ataupun fizikal. Ketahuilah oleh kamu, Allah membataskan 2, 3 atau 4 ini bermaksud dalam banyak keadaan perempuan yang layak kahwin jumlahnya melebihi lelaki yang layak kahwin. Tetapi tak mungkin lebih daripada 4 kali ganda. Tak mungkin dalam dunia ini, dalam setiap keadaan. Barangkali yang sampai 4 ini mungkin selepas perang macam kat Syria dan sebagainya. Dalam banyak keadaan tak mungkin lelaki perempuan itu sampai 4 kali lebih ganda daripada lelaki. Dan dalam banyak keadaan sudah pasti jumlah wanita melebihi lelaki yang layak kahwin. Bukan 5%, 20%, 50%, bukan. Sebab lelaki ni kadang-kadang ada yang jadi mak bapuk, ada yang mak pusat serenti, ramai kat dada, ada yang umur dah 20 dah kencing manis tak boleh pakai dan sebagainya. Kita cerita yang layak Lagi satu, Allah sebut dekat sini, Allah tak rakamkan dalam Al-Quran mengenai mampu. Mampu tak disebut. Allah hanya sebut adil saja. Itu pun bagi yang takut, yang tak takut kahwin. Akan wujud dalam banyak keadaan. Seperti dekat Malaysia sekarang ini, ramai perempuan-perempuan yang mampu berdikari sendiri. Bahkan gajinya terlalu besar. Dia tak perlukan harta daripada lelaki. Adalah kata bohong kalau seorang wanita dia mengatakan aku duit dah ada, aku tak perlu lelaki. Itu bukan fitrah seorang wanita. Macam mana sekalipun seorang wanita teringin ada keluarga, disayangi oleh lelaki, menimang anak besar, anak berjaya dan sebagainya, itu adalah fitrah wanita. Jadi dalam keadaan begitu, ramai wanita yang berkemampuan, maka tak perlulah kemampuan itu disyaratkan sebagai yang penting untuk poligami. Orang beriman sudah pasti tidak ambil meneguk di air keruh dalam hal ini. Sebab zaman Rasulullah SAW ketika didatangi Sayyidina Umar, padahal isteri-isteri Rasul adalah kaya-kaya. Siapa tak kenal Ummu Habibah, anak Abu Sufyan? Siapa tak kenal Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Salul, anak saudagar Yahudi? Siapa tak kenal Juwariyah binti Al-Haris Al-Muttalib, padahal dia adalah ketua kabilah anak Al-Muttalib? Siapa tak kenal Zainab Al-Jasi Al-Jawziyah, sebab dia adalah perempuan merdeka sepupu daripada pihak ibu. Isteri Nabi dalam keadaan kaya sebabnya. Harta Safiyah binti Huyai ini diwasiatkan kepada adiknya yang masih beragama Yahudi. Tetapi ketika Sayyidina Umar datang ke rumah Rasul, Rasul bertidur dengan beralaskan dengan pelepah kurma saja. Ada segenggam gantung. Orang beriman tidak akan mengambil kesempatan daripada kekayaan isteri. Ketahuilah oleh kamu, poligami bukan milik orang kaya. Poligami bukan milik orang kaya, tetapi milik orang yang tidak takut untuk berlaku adil. Orang tak takut, maka dibenarkan kahwin 2, 3 atau 4. Kita sentuh lagi mampu daripada segi fizikal, seksual, pun tidak disyaratkan di dalam Al-Quran. Tak penting. Orang tua sekalipun kalau dia nak berpoligami, apa salah? Tengok, kadang-kadang istrinya dah sakit, dia pun dah tua. Istrinya ikut anak sana, dia tua kat sini seorang-seorang.
Istrinya sendiri dah uzur, dah ikut anak perempuan, dia sendiri terkontang kanting dekat sini. Apa salahnya awak berkahwin dengan perempuan yang dapat menguruskan kamu? Indonesia. Apa salahnya harta kamu awak serahkan pada isteri kamu yang muda? Tak salah. Jadi kemampuan bukan syarat yang penting dalam poligami. Jangan nak menyusahkan. Ini gaji mesti 10.000 baru poligami. Jangan. Nanti ramai yang anak dara dilarikan ke Siam. Dah sah tak sah lah ni wali hakim, wali apa dah, nak didaftarkan macam mana dah, ni wasiat macam mana dah, sebab nikah balik dah. Kerana apa? Kadang-kadang jabatan agama ataupun orang-orang yang ada agama sendiri menyusahkan dalam hal poligami. Ingat, yang disentuh oleh Allah hanyalah keadilan bagi orang yang takut saja. Orang yang tak takut, kahwinlah 2, 3 atau 4. Faham? Okey. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, iaitu hamba. Awak faham tak mengenai hamba? Faham atau tidak? Kalau tak, saya akan beritahu. Hamba sahaya dia maksudkan dalam Al-Quran ini kadang-kadang dia suka-suka ditafsirkan sendiri. Dia pergi ke Indonesia, dia jumpa perempuan pelacur, dia beli. Dia kata, awak hamba, aku boleh pakai. Sebab ayatnya dia kata, kahwinlah kamu seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Sejak bila Islam ini menghalalkan pelacuran? Dia pergi ke Indonesia, pergi ke negara jiran, pergi ke Filipina, dia ada duit, dia beli hamba. Bukan. Yang dimaksudkan oleh Allah, yang dimaksudkan hamba ini adalah hamba yang kamu dapat dari jalan perang sahaja. Nanti saya akan bacakan ayat Al-Qurannya, bahawa hamba yang dimaksudkan oleh Allah ini adalah perempuan yang kamu dapati dari jalan perang. Bukan kamu pergi ke negeri mana-mana, awak bayar, itu bukan. Itu iblis punya peraturan. Seperti mana selepas Rasulullah SAW dalam peperangan Khandaq, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Malik menjatuh hukum 2,300 kepala Yahudi Bani Quraizah dipancung, yaitu Bani Quraizah Yahudi yang ada di Madinah. Maka lelakinya dipancung 2,300 lebih kurang dalam sejarah. Apa nak jadi pada perempuan, apa nak jadi pada anak-anak? Dalam Islam kita tak boleh bunuh perempuan. Dalam Islam kamu tak boleh buat anak-anak dibunuh. Jangan. Maka perempuan inilah yang dijadikan sebagai hamba. Bukan hamba beli, tetapi hamba yang kamu dapat dari jalan perang sahaja. Berarti sistem hamba dalam Islam hanyalah ketika darurat dalam perang sahaja, bukan sentiasa. Selepas perang aman, perempuan-perempuan hamba ni ataupun kanak-kanak yang hamba ini kadang-kadang perlu dibebaskan sebagai kifarah, seperti kifarah zihar, kifarah berjima bulan Ramadan, kifarah membunuh tanpa sengaja dan sebagainya. Islam memerdekakan manusia, bukan menyembah sesama manusia, tetapi menyembah Tuhan Rabbul Jalil. Faham? Bukan perempuan hamba. Faham? Nanti saya akan terangkan. Alright. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, dan demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Daripada ayat Al-Quran ini, kamu lebih memahami bahawa berpoligami 2, 3, 4 itu lebih menganiayai kaum wanita berbanding dengan kahwin satu saja. Bukan kahwin satu tak aniaya, kadang-kadang kahwin satu juga dianiaya, tetapi kahwin 2, 3 atau 4 ini lebih terdedah untuk menganiayai kaum wanita. Faham? Faham? Saya ulang balik. Jangan sekali-kali kamu anggap bahawa monogami itu gembira. Jangan
sekali-kali kamu anggap poligami itu menyedihkan. Salah. Itu cuma nafsu kamu. Sebab dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 55, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman dengan ayat Al-Quran termasuk membenarkan poligami ini, dan kamu sabar, kamu akan gembira. Kalau kamu tidak meyakinkan Al-Quran dan kamu tidak sabar, walaupun monogami mana sekalipun, belum tentu kamu akan bahagia. Faham? Tetapi jelas, berapa fakta mengenai poligami. Yang pertama, jaga harta anak yatim. Itu aslub ayat. Tujuan ayat lebih menjaga anak yatim. Berkahwin 2, 3, 4 bukan satu suruhan, tetapi satu ruksah atau kebenaran saja. Yang ketiga, memang Allah perintahkan kahwin perempuan yang kamu senangi. Jangan nak suruh-suruh orang kahwin janda itu suka tidak. Nak kahwin janda ke dara ke whatever, asalkan bukan yang terlarang, tak jadi masalah. Yang ketiga, bagi orang yang takut lapadil, hendaklah stick kepada isteri yang satu, perempuan di bawah jagaan. Tetapi bagi orang yang tak takut, bukan tak boleh lapadil, yang tak takut saja, silalah awak nak kahwin 2, 3, 4, correct. Yang ketiga, yang keenamnya, jangan awak hamba ni sebagai macam pelacur. Dan fakta yang terakhir daripada ayat ini, ketahuilah wahai orang lelaki, kalau kamu berkahwin 2, 3, 4, kamu lebih cenderung aniaya kepada isteri-isteri kamu. Lebih cenderung. Itu fakta daripada ayat Al-Quran. Ada apa nak tanya? Ya ayyuhan nabi. Ayat ini untuk nabi dan panduan kepada orang beriman. Orang yang tak pernah baca Al-Quran susah nak cakap. Cakap macam mana sekalipun masih lagi berkeras. Ya tidak mesti adil. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi orang yang kafir itu, bagi peringatan tak peringatan pun dia tidak akan beriman. Ini ayat ini untuk orang yang beriman, orang yang nak baca Al-Quran, orang yang mendalami agama. Tengok, ya ayyuhan nabi, hai nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi kamu isteri-isteri yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba saya yang kamu miliki, yang kamu memperolehi dari jalan perang yang dikurniakan oleh Allah untuk kamu. Ayat ini tadi, bahawa hamba yang boleh dicampuri bukanlah hamba pergi ke satu tempat ini. Sejak bila perempuan jadi perempuan dagang? Sejak bila Islam memandang rendah wanita? Si wanita ni pun suka jadi si arpu dan sebagainya. Perempuan tak ubah jadi bahan-bahan dagang. Dunia niaga manusia lebih untung dari niaga manusia. Apa? Niaga manusia lebih untung dari jual unta. Wow, anak setuju. Okey. Hamba yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hamba yang kamu dapat dalam jalan perang. Ada syarat-syaratnya. Awak boleh campuri hamba itu kalau dia sampai mengandung, melahirkan anak itu sudah dinasabkan kepada kamu. Saya tak pasti dia boleh dapat harta faraid atau tidak. Tetapi perempuan yang sudah kamu campuri dan kemudian dia melahirkan anak ini, kalau kamu mati, perempuan ini akan jadi perempuan yang merdeka. Banyak syarat-syarat yang digaris pandukan oleh para ulama. Faham? Kalau nak tahu Harun Ar-Rasyid. Awak tahu Harun Ar-Rasyid tak? Pemimpin Abbasiyah. Dia ada isteri Arab, melahirkan anak yang bernama Al-Amin, dan dia daripada perempuan dalam tawanan perang mendapat anak yang bernama Al-Ma'mun. Kemudian selepas Harun Ar-Rasyid mati, anaknya berebut kuasa. Al-Amin disokong oleh orang Sunnah, Al-Ma'mun disokong oleh
tahun memerintah Al-Ma'mun membunuh Al-Amin. Okey, so Al-Ma'mun menjadi Amir Bani Abbasiyah. Okey, tengok. Termasuklah yang kamu miliki dari jalan perang. Ini kadang-kadang ada orang ambil kesempatan untuk memuaskan nafsunya. Ada juga. Kita tengok semasa di Turki, di Bani Osman, dan juga di Morocco. Ayat ini kan, kamu dapat jalan perang apabila raja mengalahkan satu kawasan negara, dia ambil seorang perempuan ataupun 2-3 dibawa balik untuk sebagai simpanan dia. Memang boleh dalam agama. Dalam Topkapi Palace ada satu tempat ruang yang luas dekat dalam itu adalah untuk perempuan-perempuan simpan raja. Subhanallah. Ini dikenali sebagai haram, ataupun diharamkan orang lain masuk. Semua perempuan-perempuan Sukati Sultan nak pakai. Ini adalah contoh orang yang mengambil mudah dalam jalan-jalan agama. Dibenarkan boleh, tetapi dia mengambil jalan mudah. Baik di Morocco, dan juga dulu di Morocco pun kerajaan yang sama, Idrisiyah ke Marrakesh mungkin itu lebih kurang, ataupun di Turki. Ini dipanggil Arab. Perempuan yang dapat daripada jalan perang. Okey, faham kan? So humble adalah perempuan yang dapat daripada jalan perang. Okey. Demikian pula anak-anak perempuan daripada saudara lelaki bapa kamu. Ini kahwin sepupu boleh. Anak perempuan saudara perempuan bapa kamu, ini daripada anak makcik boleh. Anak perempuan dari saudara lelaki ibu kamu, anak pakcik daripada ibu. Tengok anak yang tiga yang keempat ni. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu kamu yang turut hijrah bersama kamu. Okey. Ini merujuk kepada Zainab Al-Jarsi Al-Jauziyah, sebab dia ini adalah sepupu Nabi dari pihak ibu. Dia ikut berhijrah. Nanti saya akan terangkan. Okay? Dan perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Ayat ini memberi kebenaran Nabi untuk beristri sebanyak mana yang boleh. Ayat ini, tengok. Dan juga kepada perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mahu mengawininya sebagai pengkhususan bagi Nabi, bukan untuk semua orang mukmin. Orang mukmin hanya 4. Nabi boleh kahwin sebanyak mana yang boleh. Jangan heran. Itu sebab semasa Rasulullah wafat, dia meninggalkan 12 orang isteri. InsyaAllah kita akan sampai senarai nama 12 ini siapa mereka. Tetapi semasa ayat ini turun, Nabi tidak menambahkan istrinya daripada 12 itu. Ayat ini turun pada tahun ke-8. Sedangkan isteri Nabi yang akhir berkahwin ketika tahun ke-7 bulan Rejab semasa Umratul Qada. Maimunah. Jadi Nabi tidak menambahkan istrinya. Itu sebab Nabi ada istri banyak dan Allah memang benarkan, dan orang beriman tak lebih dari 4. Faham? Faham? Tengok ayat 51 mengenai keadilan. Jangan ikut style piramid. Piramid itu cerita je. Satu contoh yang baik, akhirnya 3:31. Kita tengok ayat 51. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kendaki di antara mereka, dan boleh menggauli siapa yang kamu kendaki. Tengok, kamu boleh menangguhkan atau menggauli istri-istri kamu yang kamu sukai. Ini peraturan dari agama. Jangan nak paksa suami awak. Malam ni tidur rumah saya, besok tidur rumah dia, lepas tu balik rumah saya, balik rumah dia, ataupun 5 hari rumah saya, 1 hari rumah dia. Terserah kepada suami. Kadang-kadang isteri dah nak bersalin dah cukup bulan dah, tunggu masa dia dah. Asyik nak balik rumah sana juga, ia utamakan yang ni. Oh, yang ini masih sakit dan sebagainya. Suamilah yang menentukan mana dia nak menggaulinya. Faham? Sebab nanti kita akan sampai ayat 34 bahawa memang Allah pilih suami sebagai qawamun ataupun pemimpin
dan lelaki memang boleh menguruskan ini. Memang Allah beri dia kelebihan sebagai suami. Faham? Ayat ini jelas. Jangan kamu cakap hari ini tidur sini, lusa sini, okey? Memang tidak adil, memang manusia memang tak boleh berlaku. Okey? Dan boleh pula menggauli siapa yang kendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali daripada perempuan yang telah kamu cerai. Okey? Sudah tentu yang kamu cerai dan rujuk balik, bukan cerai awak gauli balik. Jangan awak tafsir sendiri. Dan juga siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali daripada perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagi kamu yang demikian itu adalah lebih dekat untuk keterangan hati mereka, dan mereka tidak berlaku sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Ini merujuk kepada Sayyidatina Hafsah anak Sayyidina Umar. Ulama begitu berhati-hati mengenai Rasulullah menceraikan Hafsah, kemudian Rasulullah rujuk kembali. Tetapi ayat ini mau tak mau para ulama terpaksa menceritakan adanya kes Zainab Hafsah binti Sayyidina Umar ini diceraikan oleh Rasul, kemudian Rasulullah rujuk kembali. Ulama betul-betul berhati-hati. InsyaAllah nanti kita akan mengulas perempuan Hafsah anak Sayyidina Umar ini dalam surah At-Tahrim. Mudah-mudahan yang saya terangkan kamu itu adalah yang benar dari Allah, sebagai takwilan tafsiran daripada ayat saja. Kalau orang yang mentakwilkan tafsiran bertentangan daripada Al-Quran, itu adalah salah, tinggalkan. Dan kalau saya tafsirkan ini pun bertentangan daripada Al-Quran, kamu tinggalkan. Sebab yang benar hanyalah Allah. Contoh-contoh semasa supaya kamu faham tentang Al-Quran saja. Itu ya. Bagi panduan. Tengok ayat yang keempat. Kita teruskan surah An-Nisa ayat keempat. Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagian dengan penuh kerelaan. Berikan mas kawin mahar kepada wanita sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Beri mas kawin ataupun mahar ini dengan penuh kerelaan. Jangan awak paksa diri awak dengan tak rela. Ini selepas berkahwin-kahwin gaduh. Itulah dulu awak minta antaran mahal sangat, aku berhutang sampai tak habis-habis sampai sekarang. Yang awak berhutang itu sebut. Dah anak yang pertama dinamakan Fazlun Nisa, belum tak habis-habis. Ataupun Siti Koperasiah, nak kahwin hutang koperasi. Atau Muhammad Ko'ok. Nah, yang awak bagi sampai hutang satu suruh, berilah dengan kerelaan. Yang kadang-kadang uang kecil. Si bapa perempuan ini dengan ikhlas, kami tidak meminta, berilah kemampuan kamu. Dengan sombong, saya bagi 20,000, 30,000 dan sebagainya. Jangan, berilah dengan kerelaan. Yang lebih tak malu, okey kita pakat 20,000, awak kasih 10,000, aku kasih 10,000. Nak tutup malu gentleman konon. Tak perlu menipu dalam hal agama. Tak perlu Kalau tak mampu, cakap aja, pakcik, saya memang tak mampu, minta maaf, saya menarik diri. Itulah yang lebih baik. Allah akan ketemukan kamu dengan istri yang lebih baik nanti, atau perempuan itu ditemukan dengan lelaki yang lebih baik. Tetapi apabila perhubungan jantina ini dah susah nak kawal, ada macam-macam cerita berlaku dalam masyarakat kita. Okay? Kemudian jika dia menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai yang makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Ini bagi perempuan. Kalau suami dah bagi harta mas kawin tadi, panduannya Allah menyuruh pulangkan balik kepada suaminya sebagai satu cara untuk memupuk kasih sayang. Tadi bukannya aku nak minta sangat duit kamu, minta 100,000 itu bukannya nak sangat duit, tetapi sebagai tanda kasih sayang aku pulangkan balik 99,000, aku ambil 1,000. Bukankah dia itu suami kamu? Sekarang kamu duduk sebumbung dengannya. Ini bagi panduan yang belum kahwin. Kalau mas kahwin dah habis, dah alhamdulillah. Tapi kalau nak kahwin lagi, nak dapat duit mas kahwin, satu yang sokongan ke situ, satu saranan, pulangkan balik adalah satu cara yang baik untuk memujuk kasih sayang kepada suami. Okey, tambah-tambah lagi kalau bermadu.
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sampai akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikanlah mereka belanja dan pakaian daripada hasil itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ini harta pusaka ataupun harta anak yatim. Kalau budak tu masih lagi kecil lagi, jangan cepat serahkan habis. Kadang-kadang budak tu Down syndrome, takkanlah nak serahkan harta pada dia. Awak jaga sampai dia mampu. Kalau Down syndrome berarti awak jagalah sampai dia mati, atau awak yang mati, sebab dia tak mungkin dapat menguruskan harta. Ujilah anak-anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kahwin. Wali naklah mengetahui, jangan awak mandai-mandai potong wali. Ini hak wali. Wali kata jangan awak pergi lari kat Siam. Wali tak bagi kahwin nikah kat Thailand. Wali hakim dan sebagainya. Jangan, awak jangan. Banyak perkara yang kemudian akan timbul. Kalau mak bapak kata jangan. Bukan mak bapak yang balik tu bapaknya ataupun abangnya, atuknya, wali. Ujilah anak yatim sampai cukup umurnya. Kemudian jika menurut pendapat kamu mereka telah cerdas, maka serahkan kepada mereka harta-hartanya. Tengok, kalau awak tengok Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berkahwin ketika umur 8 tahun, 7-8 tahun. Dia dah berkahwin. Ibu Said berkahwin ketika umur 14 tahun. Sebab maturity perempuan tidak sama bergantung dengan tempat dan masa. Perempuan dulu umur 12-14 tahun, dia dah pandai masak, dia boleh jadi isteri yang baik. Dia mampu untuk tanggung jawab walaupun berumur 12-14 tahun. Zaman Rasul dulu barangkali umur 8 tahun sudah tahu tanggung jawab, sebab kehidupan di padang pasir itu berbeza dengan kehidupan kamu. Kehidupan dengan penuh dengan gadget sekarang ini, Android dan sebagainya. Kadang-kadang kamu lihat dah umur 20 tahun pun masih lagi mentah, tak tahu menguruskan diri, tak tahu menjaga kehormatan. Itu sebab berbeza dengan tempat. Kalau walinya tahu dia boleh layak kahwin, maka kahwinkan. Janganlah kamu makan harta anak yatim lebih daripada berpatu, dan jangan kamu tergesa-gesa membelanjakan sebelum mereka dewasa. Harta yatim tadi, jangan cepat-cepat kalau diberikan rumah, jangan cepat-cepat ni. Kadang-kadang yang orang kerja buat kotak ke atas kubu, ni haji badal bapak dia. Harta yatim jangan kamu sentuh. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari makan harta anak yatim. Yang jaga kaya, ada duit, jangan kamu makan harta itu. Tetapi tengok, barang siapa yang miskin, kadang-kadang yang jaga itu pakciknya sendiri pun tak ada duit. Pakciknya sendiri pun miskin, tak mampu, maka boleh makan harta itu menurut yang patut. Kalau yang jaga itu sendiri tak cukup makan, ambillah untuk makan untuk hidup. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah menjadi pengawas tentang persaksian itu. Kalau nak serahkan balik harta anak yatim, hendaklah ada saksi. Jangan ada kecurangannya. Masa sekian hari bulan saya keadaan susah, saya memang mengambil harta anak yatim untuk hidup. Terangkan, ada saksi. Inilah harta dulu yang saya ambil daripada yang kematian anak ni, hartanya 10.000 ke 20.000 ke 100.000 whatever, saya simpankan dalam tabung haji Yazin. Allah Akbar, bagi dia rezeki banyak. Sekarang dah meningkat jadi 14.000 ke jadi 1 juta dan sebagainya. Hendaklah kamu jelaskan supaya jangan ada curiga di antara orang lain. Bahawa satu masa nanti kalau dia menuntut, anak ni mana harta bapak aku dulu, ada saksi yang jangan ada anak-anak yatim yang menuntut hartanya kemudian dia tak tahu alright. Okey, kita akan berhenti pada ayat 7, ayat ke-6 surah An-Nisa ini. Kita akan sambung mertai harta faraid ini pada kuliah yang akan datang. Ada pernah tanya, baik mengenai harta anak yatim ataupun mengenai poligami? Ada pernah tanya ni? Takut poligami?
terus terang saya katakan bahawa saya takut untuk membicarakan poligami. Terus terang, doktor nak menyampaikan kepada kamu mengenai poligami adalah suatu yang mengerikan. Jelas, ngeri. Bukan takut untuk tidak dapat berlaku adil, bukan takut untuk poligami, tapi Allah tahu sebab masyarakat kita adalah masyarakat yang prejudis, jauh dari Al-Quran, menganggap poligami ini suatu yang kecil, suatu yang salah, suatu yang zalim, padahal dia adalah satu sunnah Rasul dan adalah satu kebenaran ruksah dari Allah. Kalau kamu hidup di Kedah, Kelantan, Terengganu, poligami ini biasa. Di Johor ni ataupun di bandar besar, kita perlukan contoh untuk menghidupkan salah satu sunnah Rasul. Poligami perlu dihidupkan balik di bandar-bandar besar. Tetapi cukup mengerikan sebab bertentangan dengan masyarakat. Ketahuilah oleh kamu, tengok, Rasulullah SAW sendiri pun takut, Nabi pun takut. Rasulullah SAW sendiri takut untuk membuat suatu perkara yang bertentangan dengan masyarakat. Kita akan jadi fitnah orang lain. Awak tengok ayat 37 surah Al-Ahzab lagi sekali, mungkin surah 63. Menakutkan. Bukan soal tak dapat berlaku adil, bukan soal hukum, boleh kahwin 2-3 tak masalah, tetapi menakutkan. Rasul sendiri pun takut nak membuat satu yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Tetapi Allah tegur Rasul. Saya ulas balik ayat 37 ini adalah berkenaan dengan Zainab Al-Jahsi Al-Jauziyah. Untuk persamaan gender, tidak ada miskin, hamba dan sahaya. Rasulullah hendak kahwinkan Zaid, hambanya, kepada sepupunya Zainab Al-Jahsi. Zaid pada mulanya tidak mau. Wahai Rasulullah, aku adalah bekas hamba, sedangkan dia adalah perempuan merdeka. Zaid kata tak mau. Kalau boleh aku tak mau. Zainab pun kata tak mau. Wahai Rasulullah, aku adalah perempuan bangsawan, sedangkan Zaid itu adalah hamba. Keduanya tidak mau. Tengok turun ayat 36. Dan tidaklah patut lelaki mukmin dan tidak patut perempuan mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang derhaka Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Turun ayat Al-Quran ini, Zaid berkahwin dengan Zainab. Setelah berkahwin dalam setahun dua, Zaid mengadu kepada Rasul bahawa istrinya susah nak dikawal. Dalam hati Rasul, sekiranya Zaid ceraikan istrinya, yaitu Zainab Al-Jahsi Al-Jauziyah ini, Rasul dalam hatinya akan berkahwin sebagai istrinya untuk menentang kebiasaan orang-orang Arab bahawa anak angkat sebagai anak yang sebenar, jandanya tidak boleh dikawini. Itu kebiasaan Arab. Tengok ayat 37. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Ingat tak Muhammad, ketika kamu berkata kepada Zaid bin Harisah, Allah dah bagi nikmat dia, dan Nabi itu telah bagi nikmat. Zaid bin Harisah adalah hamba, lalu Rasulullah merdekakan. Dia adalah anak angkat Nabi. Nabi yang kahwinkan dia dengan Zainab Al-Jahsi Al-Jauziyah. Kemudian Zaid ini mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, isteri aku susah nak dikawal.
Jadi Rasulullah berkata dalam hati Rasul, kalau Zaid ceraikan isteri dia, dalam hati Nabi, aku akan kahwin dengan istrinya. Sebab itu untuk merubah kebiasaan masyarakat Arab, yaitu anak angkat macam anak betul. Menantu tak boleh kahwin dengan mertua, sebab itu ada anak angkat betul. Padahal dalam agama, Nabi kata dalam agama perlu. Kalau diceraikan, aku perlu kahwin, sebagai contoh. Tapi Nabi takut. Nabi takut nak bercakap. Tengok, itu sebab turun ayat Al-Quran ini. Ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tengok, tahanlah terus isteri kamu dan tawakallah kepada Allah. Ini kata Nabi terhadap Zaid. Jangan kau ceraikan isteri kau. Padahal dalam hati Nabi, engkau ceraikan, aku akan kahwin dengan isteri kau. Sebagai satu mengubah kebiasaan masyarakat Arab. Tengok. Dia berkata, tahanlah terus isteri kamu dan tawakallah kepada Allah. Sedangkan kamu menyembunyikan apa yang di dalam hati kamu, apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Awak jangan takut Muhammad. Nabi berkata begitu sebab awak takut pada masyarakat. Mengerikan. Tengok. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, kami kahwinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengahwini isteri-isteri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Apabila kita berdepan macam ni, suatu yang mengerikan. Nabi pun takut. Nabi pun takut, tetapi Allah tegur Nabi. Jadi akhirnya Rasulullah berkahwin dengan Zainab Al-Jasi Al-Jauziyah, isteri kepada Zaid bin Harisah. Ingat perkataan falamma qada raziyatum minha. Tengok, falamma qada Zaidum minha. Zaid satu-satunya nama sahabat Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Abu Bakar, Omar, semua tak ada. Dalam Al-Quran tidak ada satu Abu Bakar ke Omar ke siapa namanya disebut, tetapi Zaid ada. Falamma, tengok, falamma fadha Zaidum minha. Dan apabila telah habis keperluan Zaid terhadap istrinya, maka aku kahwinkan dia dengan kamu. Yang kahwinkan Rasulullah dengan Zainab Al-Jasi adalah Allah, menurut ketentuan. Sebab itu sebab dalam hal poligami ini mengerikan bagi saya. Mudah-mudahan kalau diuji nanti doktor berani. Mudah-mudahan kalau diuji doktor berani, tak takut. Tapi mengerikan. Sebab dia bertentangan dengan masyarakat. Bahawa sekarang ni belum diuji lagi. Kau jangan nak uji aku. Okey, ada apa nak tanya mengenai poligami? Ada apa nak tanya mengenai poligami? Nah, terus terang saya cakap, ramai orang yang cerita poligami, macam-macam syarat, macam-macam yang dia mengikut pertimbangan akalnya saja, tanpa merujuk Al-Quran. Jangan. Ada apa awak nak tanya mengenai poligami? Kita akan menyentuh keluarga Rasul, iaitu Rasulullah SAW ketika wafatnya, dia meninggalkan 12 orang isteri, termasuklah perempuan besar Zainab Al-Jasi Al-Jauziyah ini. Sebab isteri yang pertama Khadijah wafat ketika 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian Rasulullah berkahwin dengan Saudah, suami yang berhijrah ke Abyssinia 2 tahun sebelum hijrah. 1 tahun sebelum hijrah Rasulullah berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selepas hijrah Rasulullah berkahwin dengan Hafsah anak Sayyidina Umar. Kemudian berkahwin dengan Zainab binti Quza'ah, suami dia gugur dalam perang Uhud. Rasulullah juga berkahwin dengan Zainab Al-Jasi Al-Jauziyah ini, yang ada ayat Al-Quran banyak yang mengenai perempuan besar ini. Kemudian Rasulullah berkahwin dengan Juwariyah binti Al-Haris Al-Muqtalib pada tahun ke-5 Hijrah. Rasulullah berkahwin dengan Hindun atau gelarannya
Ummu Salamah, suaminya mati selepas peperangan Uhud. Kemudian Rasulullah berkahwin dengan siapa anak Yahudi, Ka'ab, Raihanah binti Ka'ab, ini masih tetap Yahudi. Rasulullah berkahwin dengan Safiyah bintu Huyai bin Akhtab bin Salul, yaitu selepas peperangan Khaybar. Kemudian Rasulullah berkahwin dengan Ummu Habibah atau nama sebenarnya Ramlah, anak Abu Sufyan. Rasulullah berkahwin dengan Maria al-Jibsi. Dan yang terakhir, Rasulullah berkahwin pada tahun ke-7 Hijrah, yaitu semasa bulan Rajab, Umratul Qadha. Rasulullah kahwin dengan istri yang terakhir yang bernama Maimunah. Jadi setengah sejarah mengatakan Rasulullah meninggalkan 12 janda. Dan ingat peraturan Al-Quran, janda Rasul tidak boleh berkahwin lagi. Dia haramkan orang beriman berkahwin dengan janda-janda Nabi. Jadi sebagian mereka hidup terus. Maimunah hidupnya menjanda sehingga 50 tahun, sehingga selepas Rasulullah wafat. Maimunah yang dikahwini itu berarti umur dalam 24-25 tahun. Istri Rasul yang akhir, dia berumur 50 tahun selepas wafat Rasul. Ada banyak cerita mengenai poligami. Dia ingatkan awak lagi satu yang awak perlu tahu. Bahagia bukan milik monogami. Bahagia bukan milik poligami. Jangan awak ingat monogami bahagia, jangan awak ingat poligami derita. Salah. Sebab dalam Al-Quran yang dikatakan berikanlah khabar gembira bagi orang yang sabar. Ada yang poligami pun, monogami pun tendang terajang tak habis-habis pun ramai. Jadi awak jangan sedih kalau poligami ataupun sebaliknya. Jangan awak bahagia sangat awak monogami, tapi kalau nak dermakan suami, silakan. Ada apa nak tanya mengenai poligami? Dah faham? Bagus. Jangan sedih, gembira saja. Sebab itu peraturan dari Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.